Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi insya-Allah selamat datang semua ke diskusi kita pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ikram, Muhammad Ikram atas kesudianlah untuk nak datang dan berikan kita kata sama-sama join diskusi kita petang ni berkenaan dengan topik yang selalulah dibincangkan dalam masyarakat kita, iaitu tentang manifestasi kufur, nifak dan syirik dalam masyarakat di Malaysia, insya-Allah. Jadi sedikit background lah untuk kita punya discussion petang ni, iaitu sebagaimana yang kita tahu, kufur, nifak dan syirik ini adalah perkara yang kita kata khatir yang bahayakan dalam masyarakat, dan perlu untuk kita ambil inisiatif untuk kenal pasti definisi sebenar setiap daripada tiga ni, dan juga apakah bentuk-bentuk yang mungkin kita kena tahu supaya kita dapat elakkan dan mencari solusi sebagainya lah untuk kita kata overcome masalah ni dalam masyarakat kita. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada soalan yang pertama yang saya lah kan, insya-Allah. Jadi secara ringkas ni Ustaz, dalam lebih kurang 5 minit, apakah yang dikatakan sebagai kufur, syirik dan nifak? Secara ringkasnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah kita pergi kepada kufur dululah. Jadi kufur ni dari sudut istilahnya adalah perkataan jahada, menolak. Menolak apa? Menolak daripada beriman dengan Allah lah, kan? Jahada, kafara. Kafara ay jahada, kafara liman billah. Dia kufur, dia tak nak beriman dengan Allah Ta'ala. Dan dia adalah satu jenayah terbesar yang dilakukan oleh seseorang manusia. Sebab apa? Sebab dia telah mengingkari Tuhan yang ciptakan dia itu sebagai Tuhan dia. Bayangkan kita buat sesuatu, katalah kita ayah kan, anak kita kan, anak tu kata engkau bukan ayah aku. Jadi kan dia tak nak kita sebagai ayah, itu simple lah kan. Tapi ini terbayangkan maksudnya seorang manusia yang memang dia ciptaan Allah dan bukti-bukti itu semua ada, sama ada dalam diri dia, sama ada dalam alam dia tentang penciptaan itu sendiri, yang ada Tuhan satu yang Maha Esa, namun dia tak nak terima, dia tak nak mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan. Maka di situ dia adalah seorang yang kufur. Manakala nifaq, nifaq ni ada dua jenis. Satu nifaq aqaidi, yang kedua nifaq amali. Nifaq aqaidi, nifaq pada sudut akidah, iaitu seseorang yang mana memang dia hanya mengaku dengan mulut saja. Memang hati dia tu memang tak nak Islam langsung. Memang dia bukan Islam lah. Cuma dia saja mengaku saja, takut apa-apa yang berlaku pada diri. Jadi dia mengakulah Islam. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi itu nifaq akal. Dan dia cubalah tunjuk dia sebagai seorang Islam. Dia cuba solat macam orang Islam sebenarnya, untuk tujuan menyelamatkan diri. Biasanya dia orang ini akan gunakan sumpah untuk kita kata menunjukkan bahawasanya dia seorang beriman lah. Al-Quran Allah Ta'ala sebut dia orang banyak lah. Contohnya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia orang kata dengan mulut tapi hati dia lain kan. Lagi contohnya takhadhu aymanahum junnah. Dia orang akan ambil sumpah-sumpah itu sebagai benteng untuk mengharuskan dia orang buat benda-benda yang kufur. Dia kata tak, demi Allah kami tak buat, tak demi Allah. Lepas tu sebagai ulama kata tak boleh kita mudah-mudah untuk bersumpah kan dengan nama Allah, melainkan kita betul-betul pastilah, tak boleh guna senang-senang. Sebab itu sifat orang munafik. Jadi itu yang bahagian aqaidi. Ada juga nifaq amali. Nifaq amali ni dia adalah orang yang Muslim, dia Muslim, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak beramal. Dia beriman tapi dia tidak beramal. Macam mana boleh kata nifaq tu Ustaz? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah sebut dalam surah At-Taubah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah beli, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Saya dah pernah terang benda ni dalam kelas. Jadi disebabkan mereka tak nak betul-betul menunaikan janji dia dah jual diri pada Allah kan. Dia tak nak tunaikan janji dia, iaitu dengan apa? Dengan dia beriman, beramal, dengan dia beramal bersungguh-sungguh,
dengan dia berjuang di jalan Allah kan. Jadi tak nak bagi benda itu. Dia kata dia beriman tapi dia tak nak bagi benda itu. Jadi ulama kata itu nifaq amali. Termasuk juga dalam nifaq amali, idza haddatsa kadzaba. Dia beriman tapi dia orang yang cakap dia tipu. Memang dia jenis penipu kan. Tapi masih lagi masih lagi kita tak gelar sebagai nifaq yang betul-betul nifaq aqaidi lah. Wa idza wa'ada akhlafa, janji pun tak tepat. Dan tu mina khan, bila dia bagi satu amanah dia akan khianat kan. Itu sebenarnya sifat nifaq amali yang akhirnya boleh bawa kepada nifaq aqaidi lah. Lama-lama kan bila dia tidak diubat, lama dia jadi parah-parah, lama dia mungkin terkeluar daripada daerah iman lah. Namun dia masih lagi digolong sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang nifaq amali ni kan. Lepas tu tugas kita dengan orang yang macam ini adalah bagi kesedaran kepada dia untuk dia kembali pada Islam yang benar, mengamalkan Islam itu sendiri. Dan kita pun tak terlepas biasanya dari sifat inilah, nifaq amali ni kan, tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Yang ketiga adalah syirik kan. Okey, jadi syirik ni adalah secara dasarnya adalah mempersekutukan Allah lah, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dan ada syirik al-jali wa syirik al-khafi. Syirik al-jali yang ni memang betul-betul lah, dia memang anggap ada Tuhan lain bersama dengan Allah, dan dia termasuk dengan kufur lah kan. Dia tak termasuk, dia memang termasuk dalam kufur lah. Syirik yang macam ni boleh termasuk dalam kufur. Contohnya percaya kepada bomo, percaya kepada orang ada kekuatan tertentu, yang memang percaya jelas-jelas, syirkul jali. Ada syirik yang khafi yang disebut dalam hadis, iaitu riya, iaitu dia buat satu amalan juga nak dapatkan concern ataupun nak dapatkan sesuatu daripada orang. Dia buat amalan supaya orang ni tengok. Jadi dia bukan buat kerana Allah kan, dia buat kerana orang kan. Jadi itu nifaq, itu riya kan. Riya itu syirik juga sebab dia bukan buat tujuan kerana Allah tapi buat kerana manusia. Tapi syirik yang jali iaitu memang dia menganggap ada Tuhan lain bersama dengan Allah. Dia menganggap contohnya makhluk-makhluk halus ni ada kuasa yang boleh tandingi kuasa Allah dan macam-macam lah. Itu semua termasuk dalam syirik. Macam khurafat. Yep. Khurafat tu pun di bawah syirik. Khurafat ada yang sampai kepada syirik lah. Khurafat ni banyak jenis lah kan. Tapi ada khurafat yang sampai ke tahap syirik. Ada khurafat yang percaya benda-benda yang tahyul, percaya benda tu ada, tapi dia tak sangka benda, dia taklah anggap benda tu sebagai ada kuasa ke apa. Jadi yang ni dia taklah sampai kepada syirik kan. Tapi yang syirik betul-betul memang dia percaya betul-betul. Bomo ni memang ada kuasa. Dia memang boleh buat tu, dia memang boleh buat ni. Jadi habislah. Sedangkan yang boleh hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa yang dia diberikan tu mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam secara definisi. Okay, Ustaz, insyaAllah terima kasih atas definisi yang diberikan tadi. Sungguh jelas lah kan. Saya rasa untuk kita semua faham secara awal ni, fi makanil awal. InsyaAllah kita terus pada soalan kedua, saudara Aiman. InsyaAllah. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Tadi Ustaz ada kata tentang macam apa, nifaq kan dia ada apa, akidah dengan amali kan. Okey, jadinya kalau macam kufur pula, apa ni satu jenayah ataupun macam kita terang-terang lah, apa tak terima Allah kan. Jadi kat sini, adakah kufur tu hanya berlaku apabila seseorang tu menentang Islam ataupun dia tak terimalah secara terbuka? Okay, kufur ni dasar dia adalah seseorang itu dia tak nak terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Bila tolak Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kufur jugalah diperangi syariat Islam sebagai syariat agama dia lah. Bagi agama sebagai syariat yang mengamalkan. Tak diterima pun kalau dia kata saya tak perangi Islam, saya suka Islam, syariat Islam bagus, tapi saya tak nak beriman dengan Tuhan kamu. Itu tak diterima iman dia. Suatu pintu masuk pada Islam bukanlah mencantikkan negara apa ni, kita kata macam orang duk kata pergi UK tengok inilah Islam cantik bersih, semua itu mazahir je, bukannya Islam kan. Jadi Islam itu adalah pada akidahnya, pada syariatnya. Tak ada syariat, tak ada akidah, cantik pilah longkang macam mana pun, agak bukan menunjukkan kepada Islam. Sebab orang selalu sebut benda tu, ada macam gerang sikit. Pergi tengok, pergi negara dia kata oh inilah Islam. Islam apa benda macam itu kan, tak ada akidah kan.
tak ada akidah, tak ada syariat, mana ada Islam? Bahkan negara Islam pun tidak ada benda itu. Jadi tidak diterima oleh seseorang walaupun dia mengakulah, katalah dia mengaku, dia kata saya suka Islam, saya suka Muhammad sebab perangai dia, akhlak dia baik kan, apa sebagainya, tapi selagi mana dia tak mengaku bahawa Allah Taala sebagai Tuhan, Nabi SAW sebagai pesuruh Allah, bukannya seorang yang manusia yang baik, maka dia bukan seorang yang Muslim dan dia termasuk dalam kufur. Walaupun dia tak isytihar di perang Islam ataupun sebagainya. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Seterusnya soalan yang ketiga pula Naif. InsyaAllah Ustaz kami gile-gile. Baik. Okay, insyaAllah. Yang soalan ketiga, tadi berkaitan dengan kufur lah kan. Sekarang kita pergi pada syirik pula. Ada satu, saya bagi satu case study lah saya. Saya kan. Case study lah. Syirik, sekejap saya. Okay Ustaz, jadi case study-nya apa, iaitu kalau kita tengok masyarakat hari ini, dia ada dalam masyarakat kita ni, kita tahu adanya macam berlaku politik semua tu kan. Itu nifak, sorry. Okay, kalau kita tanya soalan berkaitan dengan nifak saya, munafik lah. Dia kata, macam yang Ustaz kata tadi, juga ada berkaitan dengan nifak aqaidi dengan amali. Jadi kalau tengok dalam politik lah kan Ustaz, kita nak kata, orang selalu kata istilah munafik ni macam cakap je tapi tak buat kan, contoh kan. Macam nipu lah orang ramai katanya kan. Jadi ini adakah ni pun satu bentuk macam boleh kata nifak amali juga ataupun macam mana? Itulah nifak amalinya yang tersebar luas di kalangan umat Islam, yang kita anggap lama-lama dia macam dari normalisasi kan, anggap benda tu macam biasa. Rasuah ni biasa umat Islam, tipu ni biasa umat Islam. Pergi kedai repair kereta, harga sekian-sekian letak harga double triple kan, benda tu biasa. Sedangkan benda tu salah tu kan, itu amanah Allah Taala bagi pada dia, ke jawatan politik dan sebagainya. Dia amanah je, dia kena buat betul-betul lah. Jadi kalau dia tak amanah, maka dia akan disoal di hadapan Allah. Dan orang Islam wajib menuntut bahawasanya dia tak boleh surrender. Dia kata tak apalah, yang penting dia kan Muslim, biarlah dia jadi pemimpin. Itu pandangan yang salah sebenarnya, sebab pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mendirikan Islam. Yang paling pertama mendirikan Islam lah. Jadi kalau ada yang adil tapi tak mendirikan Islam, dengan ada yang kurang adil tapi mendirikan Islam, yang mendirikan Islam ini lebih aula. Bukan keadilan. Keadilan itu datang selepas. Dia mestilah mendirikan Islam itulah adilnya. Sebab adil dalam mustalah orang bukan Islam tak sama macam kita. Adil dalam istilah orang Islam, istilah kita adalah orang yang mengamalkan Islam. Itulah adil. Adil dalam istilah barat, dia ikut dia. Ikut dia nanti jadi adil. tak ada undang-undang tertentu yang menyebabkan kata ini adil ataupun tidak adil. Yang adalah Islam kita jelas. Orang ini amalkan Islam dengan sepenuhnya, apa yang turunkan Allah Ta'ala, itulah adil. Wallahu a'lam. Jadi mereka ini digelar sebagai ada sifat nifak. Cuma kita tak kata ini munafik. Itu salah. Munafiklah engkau ni sebab tak. Adalah ya juzu. Kita akan istilah yang disebut adalah ada padanya sifat nifak. Faham tak? Itu beza kan, kita sebut orang ni munafik dengan padanya sifat nifak. Begitu juga ahli bid'ah. Mungkin satu lagi benda yang mungkin antum tak ni adalah bid'ah kan. Iaitu kita tak sebut ni ahli bid'ah ni. Bukan kita tak sebut ahli bid'ah, kita kata ini terjatuh dalam bid'ah. Melainkan memang kita pergi cek dia saja-saja buat. Bukannya dia memang dia tahu benda tu salah dan dia buat benda tu, maka dia ni ahli bid'ah. Tapi orang yang tak tahu ikut-ikut saja, dia kata dia ni terjatuh dalam bid'ah. Itu juga dalam istilah munafik ni, dia kata dia ni ada padanya sifat nifak. Tapi kita tak mendakwa dia seorang munafik. Beza benda tu dalam istilah syarak berbeza. Nah. Dan tak boleh istilah kata macam tu kan. Betul, tak boleh. Kita kufur, mentakfirkan ataupun menifakkan, kita tak boleh dengan a'yan dalam kata ulama. Dalam maksudnya baik Islam kehakiman. Kita secara umum bolehlah kita kata ini perbuatan tipu, rasuah ni semua perbuatan munafik ni. Kita
kita patutnya jauh macam itulah. Tapi kita kata ini Naimullah munafik. Itu a'yan, la yajuzu. Kan? Ala la yajuzu. Sebut nama individu tertentu dia orang munafik, ada la yajuz. Kecuali negara Islam lah. Dia ada sebagainya. Sebab kalau contohnya spy. Kita ada negara Islam, tapi jadi spy kepada negara lain. Jadi munafik lah. Munafik yang khalis. Spy kepada negara bukan Islam. Dia bukan Muslim lah tu. Itu sekadar sebut lah tu kan. Tapi kalau kalau ada negara Islam betul-betul lah, Malaysia ni tak boleh nak declare pun sebenarnya sebab banyak undang-undang yang tak ada pun. Tapi kalau ada betul-betul, katalah negara Islam Madinah kan, tiba ada spy. Dululah, zaman dululah, yang bekerjasama dengan orang sekian-sekian. Maka dia boleh digelar sebagai munafik. Dia macam solat tapi sebenarnya dia hanya menunjuk sebenarnya dia hanyalah spy pada dia. Itu munafik betul-betul. Tapi yang dia ada sekarang ni bukanlah munafik yang aqaidi, tapi ada masalah pada akidahnya, sebab antaranya adalah tak nak berhakimkan dengan syariat Allah kan. Itu ada masalah pada akidah lah. Itu masalah akidah, bukan masalah politiknya. Yang pisahkan benda itu dengan politik, berhukum dengan undang-undang Allah ni adalah masalah akidah. Dia boleh membawa kepada kufur kalau kita sengaja buat dan redha. Kalau tak redha, maka kita kena usaha untuk buanglah. Kalau redha, tak apalah, biarlah undang-undang yang ada ni kan apa semua, maka boleh jatuh kufur. Kalau kita diri kita lah. Kita tak boleh kafirkan orang kan, kita tak boleh katakan orang, tapi kalau kita ada benda tu, maka boleh dekat dengan kufur dan boleh jatuh ke dalam kufur. Kita tak kata orang tu kafir, tapi perbuatan sekarang ni memisahkan antara undang-undang Islam dan bukan Islam. Adanya undang sivil yang bukan terdiri daripada undang Islam dan dia bersetuju dengan benda itu boleh membawa kepada kekufuran. Itu istilah yang disebut. Tapi kita tak kata orang yang buat ni undang-undang ni kafir. Ada di parlimen sekarang ni sebab sekarang dia orang tak minta untuk mendirikan Islam, kafir. Adalah ya juzu. Lakin sukutuhum ala batil rubama yuaddi ila al-kufur. Boleh bawa kepada kekufuran sebab mendiamkan perkara yang hak. Baik, Allah a'lam. Ustaz, saya ada satu lagi soalan sebelum pas pada Aiman lah. Saya berminat dengan macam mana orang ramai kata sekarang ni, yang mana kita pun selalu dengar kan kufur nikmat, betul Ustaz? Kufur nikmat. Jadi sekarang ni apa yang kami nampak lah juga yang dekat dalam masyarakat kita semua, satu budaya hedonism ataupun budaya yang kita kaya raya duniawi kan sebenarnya kan, dan sampai suatu tahap orang-orang yang kaya jutawan kat Malaysia ni ramai orang Melayu lah yang buat tu, iaitu tunjukkan kekayaan semua ni kan. Jadi nak kata asal yang kata kufur nikmat tu iaitu menyalahgunakan nikmat yang sedia ada, adakah itu salah satu bentuknya juga? Ya, kalau menyalahgunakan dan niat dia tu adalah salah, niat itu salah dan perbuatan itu salah, yang menunjuk-nunjuk dan sebagainya, kemewahan tu, maka itulah sejelas-jelasnya kufur nikmat lah, sebab digunakan nikmat pada bukan tempat dia kan. Tapi ada di sana juga nikmat, menceritakan tentang nikmat yang tidak, yang kita haruslah kan, sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, ceritakanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan tujuan dia untuk membangga-banggakan, untuk itu perbuatan Fir'aun, itu yang dilarang. Sebab dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman, fakharaja, surah An-Naml ataupun Qasas, fakharaja ala qaumihi fi zinati, sama sebiji macam mana yang dia orang buat hari ni, iaitu Fir'aun keluar berjumpa dengan penduduk-penduduk kawasan dia dengan memakai dia punya macam-macam, dengan balefire-nya, dengan beg-beg mahalnya, dengan betul sebiji Allah Ta'ala cerita fi zinati wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Betul orang-orang yang duk tengok ni kata ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Bukan Firaun, sorry, Qarun. Jadi kalaulah kami dapat apa yang Qarun dapat kan, macam itulah hari ni kan. Seronoknya tengok dia nak kereta besar apa semua, rumah macam mana kan. Jadi itu perbuatan Qarun yang dilarang sebenarnya. Jadi orang Muslim tidaklah dilarang untuk mendapat kekayaan dan menunjukkan kekayaannya, namun bukan tujuan untuk membangga-banggakan, tetapi hanyalah tujuan untuk contohnya membanggakan ke atas orang kafir. Tengok orang Islam boleh kaya, orang Islam boleh hebat kan. Jadi niat itu harus bukan ke atas orang Islam tapi atas orang kafir, itu harus.
membelanjakan duit dia tu tunjuk okay, aku belanja sekian-sekian kepada umat Islam, kepada bumi Islam dan sebagainya, bantu umat Islam. Itu harus. Tapi selain daripada itu membangga-bangga tunjuk beli beg sana beg sini, dia tunjuk untuk diri dia kan, bukan tunjuk untuk akhirnya membuatkan dia kata Islam itu pun juga hebat, ada kaya. Cuma kekayaan bukan satu tuntutan dalam Islam, itu yang kita kena faham. Dan kata-kata yang kita kata nanti kaya nanti nak keluar zakat, kau tak pernah keluar zakat, tak ada masalah pun. Itu bukan satu dalil syarak, itu satu penipuan golongan-golongan peniaga-peniaga ni untuk nak masuk orang dalam bisnes dan sebagainya. Akhirnya lupa semua benda dia buat bisnes, seolah-olah itulah tuntutan Islam. Sebenarnya tak ada tuntutan Islam untuk jadi seorang itu kaya. Yang ada Nabi SAW berdoa, Rabbi zidni ilma. Kata ulama, Rasulullah SAW hanya minta tambah, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW minta tambah ilmu. Duit Allah Ta'ala tak pernah minta, Rasulullah SAW suruh tambahkan duit. Qur Rabbi zidni ilma faqat. Wallahu a'lam. Jadi kena ada inilah disiplin itulah. Yang penting disiplin tu. Mana yang harus, mana yang tak harus. Bukan kata-kata tak boleh langsung menunjukkan tu, tapi ada part dia boleh dan ada part dia tak boleh lah. Tujuan tu yang membezakan. Ustaz jelas sangat dengan penerangan tadi kenaan kufur dan nifak. Saya pas kepada Aiman insya-Allah. Okey, insya-Allah sekarang kita beralih ke syirik pula, pasal isu syirik. Nak tanya, yang berkaitan syirik ni seperti mana kita tahu, kalau macam Ustaz bagi contoh dekat konsep masa Ustaz terangkan sedikit tentang ringkasan tentang syirik. Ustaz ada sebut yang macam gunakan bomoh ataupun kita percaya benda-benda makhluk halus yang ada kuasa, yang kita takut benda tu, itu merupakan bentuk syirik pada zaman dahulu kala lah, benda ni yang selalu jadi. Namun pada masa kini kalau kita tengok, baru-baru ni viral dengan satu isu yang mana orang selalu menggunakan app. Macam kita tahu kan, kita tak boleh menentukan masa depan kita ataupun kita tak tahu apa akan jadi pada masa akan datang, sebab tu semuanya urusan Allah. Tapi dengan mana adanya app ni, kita mungkin mungkin ada orang kata untuk suka-suka, just nak tahu macam mana muka dia masa tua ataupun macam mana muka dia masa jadi pengantin. Adakah benda tu jatuh syirik juga Ustaz untuk zaman sekarang? Jadi tukar jadi perempuan pun ada. Untuk isu muka tu, untuk apps yang muka tu sebenarnya dia tak adalah sampai ke tahap tu lah. Dia tidaklah sampai ke tahap kata syirik. Kita tahu yang dimasukkan dengan tahu masa depan tu adalah nasib dia, atau syaqiyun am sa'id. Dia masuk syurga ke masuk neraka, dia akan jadi seorang yang macam mana masa depan dan sebagainya. Muka tu tak ada masalah, sebab yalah muka kan boleh adjust. Kalau hantar tua pun hantar pergi pakai krim apa semua cantik, rambut tak nampak putih, lepas tu exercise bubuh krim sana kini, muka kan boleh cara kan umur macam apa nama tu Pak Nil kan, umur dah berapa kat 50 dah tapi hidup macam itulah muka dia kan, sebab pakai krim sana sini, make up sana sini. Jadi halal tak ada masalah lah, cuma berlebih-lebihan dalam perkara tersebut dan boleh bawa kepada haram. Benda harus mungkinlah kita kata paling teruk sebab tak ada hukum, jadi kita kata haruslah asalnya kan. Jadi benda harus tu apa tujuan dia kita buat? Bagi orang yang beriman, dia tak buat benda yang sia-sia saja. Saja nak buat ikut suka aku, nak tengok muka aku masa depan. Kau ni Muslim ke tidak? Muslim kan dia ada hidup dia tujuan kan. Ke kita ni hidup suka-suka macam tu? Mana boleh kan? Satu itu yang kita tak faham sebenarnya. Kita ingat harus ni semua boleh buat. Tak, sebenarnya seorang Muslim dia kena fikir apa yang dia buat ni, apa tujuan dia. Jadi kalau tujuan dia baik, tak apalah. Kalau tujuan dia tak baik, tak payah buatlah. Sebab kita akan ditanya depan Allah. Kalau kita buat tu walaupun harus, tapi apa tujuan dia? Buang masa. Buang masa dapat dosa lah, kan? Baik. Ada pun apa tadi? Menyerupai wanita ada haram. Buat gambar, buatlah apps tu untuk tukar wajah nampak kalau aku perempuan macam mana, ada hukum dia haram. Adalah ya juzul. Ini warada fil hadis. Ada hadis-hadis yang melarang seorang itu menyerupai wanita kan. Tak kisahlah macam mana cara dia pun. Jadi bila kita Nabi SAW larang tu, tak kisahlah macam mana cara.
sama ada buat apps, nak try tengok ke apa semua itu dilarang. Sikit CP-CP ke tak CP-CP ke semua dilarang. Semua haram. Allahu a'lam. Okay Ustaz, terima kasih atas jawapan tadi. Barakallahu fiik. Okay, seterusnya kepada Naim. Naim. Ya, InsyaAllah Ustaz. Jadi soalan seterusnya kami nak tanya Ustaz lah berkenaan dengan langkah-langkah lah. Sebab kita tahu masyarakat kita tahulah kan secara ringkas apa yang maksudnya syirik lah, jali khafi ni semua diajarkan dekat sekolah. Cuma dari segi pengaplikasian dia tu mungkin macam kurang kan. Jadi apakah langkah lah kan yang mungkin Ustaz boleh beri pandangan tentang macam mana kita nak cegah amalan syirik, nifak, kufur. Macam mana orang kampung sekarang ni ada masih yang percaya pada bomoh dan sebagainya kan. Benda-benda macam ni lah, kufur nikmat semua ni, macam mana adakah langkah-langkah yang mungkin terbaik untuk dibuat, insyaAllah. Ini pandangan Ana kan. Yang pertamanya adalah benda ni dia tak boleh buat seorang. Dia mesti ada umat Islam, ustaz-ustaz antum masa depan insya-Allah. Kamu dah ustaz kan, balik kampung mesti macam mana UAE ngaji apa? Benda Islam. Ustaz dah ni. Kan? Jadi sebenarnya benda ni kerja yang membetulkan akidah orang, membawa balik manusia kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ini sebenarnya kerja ramai orang. Ramai kerja yang perlu dipikul oleh golongan-golongan yang faham, golongan-golongan yang belajar, dan itu tanggungjawab sebenarnya, bukan sekadar tak apalah nak buat tak buat sebagainya. So, itu masalah dia bila kita anda tengok benda ni berlaku dalam masyarakat. Bila benda ni berlaku, orang-orang yang nak tegur ni sebenarnya tak banyak. Yang banyak ustaz pun kadang-kadang kita tak sentuh sangat. Kita nak sentuh benda yang mungkin common sense. Cerita benda yang sama. Orang baca hadis hadis Riyadhus Shalihin kita baca Riyadhus Shalihin. Orang buat apa baca pasal baca pasal akidah sifat 20, baca sifat 20 sampai berapa tahun tak habis-habis pun sifat 20 kalau baca surah tu. Tak tahu sampai mati pun tak habis-habis sifat 20 tu. Baca pasal apa lagi. Semua jadi faham dah. Jadi masyarakat ni tak terdidik pun. Kalau tengok betul-betul masyarakat tak terdidik dengan apa yang ada sekarang ni. Masyarakat tak terdidik betul-betul. Dan memang apa yang Akhi Naim sebut itu dekat kampung-kampung orang percaya dengan bomoh, memang betul. Memang berlaku benda tu, bukan main-main. Memang real. Anda pernah tengok betul-betul orang percaya benda-benda ni. Percaya kepada bomoh dan sebagainya. Jadi isu dia adalah pada macam mana kita boleh bergabung tenaga. Semua orang fikir ini tanggungjawab dia. Ustaz-ustaz terutama je lah kan, orang agama kan. Dia fikir inilah tanggungjawab aku. Aku wajib buat. Mesti buat. Kalau tak buat maka disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita sampaikan, so manusia ni dia akan lupa. Bila mari isu-isu ni dia akan lupa. Dia akan bila tak ada jin-jin, tak ada semua ni dia relax je kan. Tapi bila cuba ada, cuba tiba-tiba belakang Aiman ada ni, macam mana anda nak rasa? Ada lembaga hitam belakang. Jadi dia kata ustaz tak rasa tak apalah kan, kita orang rasa semua ni lain memang ada, dia beremang, berumah, diulih merasuk semua. Bila orang yang kena tu akidah dia teruji lah kan. Confirm lah teruji. Jadi sentiasa ada peringatan, sentiasa ada kita kata program-program yang mengingatkan, bincang isu-isu khususnya lah isu akidah, macam mana khurafat ni, macam mana bentuk dia, macam mana percaya dengan bomoh boleh ke tak boleh. Dan anda cadangkan benda-benda ni boleh berdiskusi secara langsung lah. Maksudnya program-program antum bila buat contohnya program-program pelajar kan, jadi cari isu-isu masyarakat ni untuk diselesaikan lah kan. Bukan sekadar isu-isu yang mungkin bidang-bidang tertentu. So, bidang pendidikan kan luas, jadi kita nak zoom benda-benda yang memang boleh benda yang efek pada masyarakat sekarang dan macam mana kita fikir. Contohnya macam ada isu baru-baru ni kan, contohlah isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Macam mana antum react benda tu? Macam mana kita bertindak? Adakah kita duduk, okay, mari kita bincang sama-sama. Inilah persatuan kita kan, persatuan pelajar. Okay, isu ni mesti ustaz-ustaz ni kita bincang. Macam mana nak keluarkan pandangan? Panggil siapa-siapa yang boleh bagi pandangan juga. Lepas tu kita diskusi. Anda rasa macam ni lah, anda rasa. Akhirnya kita keluar satu pandangan, publish kat masyarakat, beritahu ini pandangan kita orang dan sebagainya. Kita pun setuju dengan pandangan ini. Jadi anda rasa itulah the way antum sekarang dekat bidang masih kita kata di peringkat belajar ni
untuk start untuk tengok isu-isu dalam masyarakat yang berlaku, bawa kepada grup antum bincang sama-sama dan cari penyelesaian dan cubalah propose benda tu dalam masyarakat dan sebagainya. Sekarang mungkin tak nampak efek lagi, tapi nanti bila dah semua balik tempat masing-masing kan, oh dulu kita pernah bincang ni macam ni hukum dia, dia dah dia dah ada pandangan macam dia nak buat. Tapi bila kita duk macam asyik bincang ni, bincang usul fiqh, kita belajar kan usul sirah apa semua fiqh ibadat, dia bincang yang tu saja dan tak disupport di luar bidang-bidang yang masyarakat lalui. Jadi kita macam terjauh sikit daripada masyarakat. Jadi kita tak selesaikan masalah masyarakat. Kita duk fikir kita je kan, fikir ibadat, kita buat assignment apa semua. Sebab itu anak rasa itulah tujuannya persatuan-persatuan ni. Dia nak cover benda kat luar yang berlaku masyarakat tu supaya, yalah kalau bidang engineering lah. Tapi bila ustaz-ustaz ni, dia nak fikir apa? Nak fikir selesaikan masalah masyarakat lah, betul tak? Jadi itulah anak rasa pandangan anak. Kalau kita boleh mulakan setiap orang, setiap individu faham isu dengan baik, bincang dengan baik, cari penyelesaian dengan baik, terutamanya isu akidah, isu kufur dan sebagainya. Setiap isu yang berlaku dalam masyarakat kita ambil dan kita diskusi. Jadi insyaAllah anak rasa tak ramai tak apa, 10 orang, 15 orang kan. Ada grup-grup yang bincang ni. InsyaAllah anak rasa akan berlaku dengan baiklah. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, memang boleh kata praktikal lah kan apa yang Ustaz katakan tadi tu. Macam yalah kan kita belajar tapi bila kita punya mindset adalah oh kita akan jadi cikgu macam tu je, tapi dalam peringkat kita sebagai kami ni sebagai student macam mana kan nak buat kan. Betul lah apa yang Ustaz kata kan, kena lebih banyakkan diskusi, bukan sekadar diskusi kita nak exam je kan, tapi lebih kepada apa kita sebagai student yang peringkat kita ni boleh buat untuk kemaslahatan umat, insyaAllah. Okay, insyaAllah untuk yang terakhir saya akan paskan pada Aiman. Okay, sebenarnya soalan terakhir tak adalah macam soalan sangat, just nak minta kesimpulan Ustaz tentang topik ni. Tapi sebelum tu, ada lagi satu soalan, maaf. Soalan ni, macam Ustaz kata tadi, untuk menyelesaikan satu masalah, kita perlukan macam apa, bukannya seorang ataupun kita perlukan ramai orang untuk berdiskusi dan secara praktikal lah kalau ikut yang kalau boleh. Contoh kalau kat sini, kalau okay, situasi sekarang lah macam dalam COVID ni kan, antara dua isu besar lah yang saya nampak. Yang pertama dari segi macam agama tu memang sebab macam banyak isu pelik-pelik sekarang kan, dengan isu LGBT-nya bagai apa. Dan isu satu lagi kesihatan berkaitan dengan vaksin bagai macam mana kita nak menyedarkan golongan anti vaksin dan sebagainya. Dan benda-benda ni sebenarnya dekat macam dekat mana-mana surau-surau kecil, masjid ke apa, biasanya sekarang pun dah boleh bagi kuliah. Jadi kat situ selalunya macam ustaz lah yang akan datang dekat masjid kan untuk bagi kuliah bagai. Tapi bila ustaz terangkan benda-benda tu pasal vaksin apa semua tu, jadi mungkinlah akan ada segelintir masyarakat yang mempersoalkan perkara ni. Macam dia kata, kenapa nak ustaz juga yang terang benda ni? Kenapa tak panggil pakar terus macam doktor ke untuk terus terang pasal vaksin ni biar orang faham? So apa pandangan ustaz tentang isu ni? Betul lah tu, maksudnya ustaz ni dia terang pada bahagian dia lah. Contohnya isu kaedah syarak. Isu kaedah syarak yang sebut berkaitan dengan akhafu dhararain. Dia tak bincang dah sangat macam contoh vaksin ni macam mana masuk react dekat badan apa semua tak. Itu memang bukan bidang dia lah, tak nak sebut benda tu kan. Tapi kita bincang di sudut kaedah syarak. Dalam kaedah syarak, kaedah fiqhiyah, ada sebut berkaitan dengan akhafu dhararain. Sekarang ni vaksin ataupun tak vaksin, kedua-dua ada mudarat, betul tak? Orang yang ambil vaksin ada mudarat tak? Ada mudarat kan? Macam-macam ada pun rasa mudarat ni, rasa macam ada lemah sikit badan daripada dulu lah. Rasa memang ada efek. Dan ramai yang ada efek pun sebenarnya. Kalau tak ambil vaksin, ada mudarat tak? Still ada mudarat kan? Ramai yang mati semua yang masa baru-baru tu sebab sebelum vaksin kan saya nampak perubahan dia kurang sikit dan sebagainya kan. Dan ramai yang vaksin yang dah vaksin kurang lah peratus kematian. Jadi kedua-duanya ada mudarat. Jadi dalam syarak, bila ada dua mudarat, kita pilih mudarat yang paling ringan. Iaitu apa? Daripada mati dengan sakit sikit, apa sakit sikit lah kan. Sebab tu itulah dalil syarak. Jadi kita bincang benda itulah ustaz-ustaz ni. Tak perlulah bincang yang vaksin apa semua ini konspirasi. Even konspirasi pun ana rasa mungkin ianya konspirasi pun. Tapi Allah Taala izinkan, betul tak?
Semua yang berlaku atas dasar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia boleh merancang. Macam entah pun kata orang ramai boleh bincang, kita nak buat konspirasi, nak jatuhkan dekan kuliah kita. Buatlah macam-macam fitnah apa semua. Allah Ta'ala izinkan berlaku, jadi tak? Jadilah. Oh ini kata ini konspirasi. Mana ada konspirasi? Ini Allah Ta'ala punya ketentuan lah. Dia yang jatuh sendirilah. Mana ada? Memang kantor yang rancang, kantor yang buat. Kan? Dia takkan ada orang yang, takkanlah hantar yang rancang. Hantar nak mengaku kata betul, saya yang merancang nak jatuhkan dekan. Baik? Maka siapa nak mengaku? Tapi jadi bengonglah kalau mengaku tu, orang kata kan, kita bengong sikitlah. Jadi tak ada siapa yang akan mengaku. Perancangan confirm ada orang yang merancang. Sama ada perancangan itu betul-betul perancangan ataupun Allah Taala yang keluarkan wabak itu kan. Jadi itu tak tahu benda tu. Tak boleh, siapa pun tak akan mengaku pun. Jadi jadi kita apa yang kita buat, tak payah nak ceritalah benda-benda itu. Kita cerita sekarang ni apa yang ada di sudut fiqahnya. Mudarat yang kurang dan sebagainya dalam kaedah syarak. Jadi kita ikut yang tu. Itu part yang dibincang. Anda pun tak suka ustaz-ustaz ni bincang benda yang lebih-lebih. Nampak sangat kejahilan itu kadang-kadang. Terima kasih Ustaz atas respon tadi. Saya minta maaf sangat sebab nak tanya lagi satu soalan lah, tapi kita sebab kami tak guna pro punya apa tak cakap anda punya Zoom boleh pakai sampai 30 jam kot. Tak apa, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau kami nak jumpa Ustaz offline, tapi insya-Allah akan datang kita jadi insya-Allah terima kasih semua atas perkongsian yang daripada Ustaz Ikram. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu.